Tu apa dia minta Allah sekalian, saya nak sambung ni surah Al-A'raf ni yang kita baca, minta maaf, dalam buku Sahabat Dunia Akhirat ni, buku yang pertama ni. Subhanallah, surah Al-A'raf ayat 14-17. Kita sambung sikit lagi. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku sesat, maka sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada jalanmu yang lurus. Nampak tak sifat syaitan apa? Sifat syaitan, dia buat kesilapan, dia sendiri yang memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah, untuk engkar kepada perintah Allah, tapi dia menyalahkan Allah. Dan sifat ini ada banyak pada manusia. Dia menyalahkan Allah. Ya Allah, kerana engkau menyebabkan aku tersesat. Ramai mana manusia pada hari ini, bila dia belum hijrah, dia belum taubat, dia cakap apa? Belum masa dia, Allah belum beri hidayah. Nampak tak? Nampak ayat itu biasa. Tapi ayat itu adalah ayat daripada syaitan dan iblis. Yang mana syaitan dan iblis menyalahkan Allah. Kerana engkau menyebabkan aku tersesat. Cuma ayat kita ini manis sikit, lembut sikit. Belum dapat hidayah, belum masa. Sedangkan Allah telah memberikan hidayah, petunjuk kepada semua manusia. Apa maksud hidayah petunjuk? Apakah itu petunjuk, tuan-puan sekalian? Al-Quran. Mustahil manusia hari ini, umat Islam yang belum tutup aurat, yang masih melakukan maksiat, belum dapat petunjuk. Kerana Al-Quran ada di mana-mana. Buka saja phone, ada bacaan Al-Quran. Buka TV, ustaz-ustazah terlalu ramai hari ini. Al-Quran ada di mana-mana. Bahkan di rumah mereka juga ada Al-Quran. Kena ingat satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Al-Quranu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujah membela kamu ataupun hujah akan menentang kamu suatu hari nanti. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian. Subhanallah, syaitan menyebutkan ayat tersebut di hadapan Allah. Jangan kita mengikuti jejak langkah syaitan. Jika kita buat maksiat, bukan Allah menghendakkan kita buat maksiat. Itu adalah kerana hawa nafsu kita. Jangan menyalahkan Allah. Jika kita belum hijrah, kita belum taubat, jangan menyalahkan Allah seolahnya Allah belum beri kita hidayah. Hidayah yang ini petunjuk, Al-Quran itu petunjuk. Nabi Muhammad itu adalah perantaraan Allah untuk menyampaikan risalah. Subhanallah. Adakah belum sampai kepada kita peringatan Allah? Adakah belum sampai kepada kita tentang syurga, tentang neraka? Adakah belum sampai kepada kita bahawasanya Allah itu ya Tawwab, yang maha menerima taubat? Allah itu ya Ghafar, yang maha pengampun. Allah itu ya Afu, yang maha pemaaf. Cuma kita yang menangguhkan untuk berlari menuju kepada pintu pengampunan Allah, pintu taubat, pintu kemaafan dan hijrah, tuan-puan sekalian. Jadi berhenti menyalahkan Allah, kerana Allah telah berikan kita akal untuk berfikir mana baik, mana buruk. Allah telah berikan kita perasaan memerlukan Allah. Saat kita sakit, kita minta Allah sembuh. Saat kita rasa terhina, kita minta tolong dengan Allah. Saat kita rasa kita kecewa, bukankah kita sebut nama Allah? Tapi kenapa kita memilih-milih Allah pada situasi-situasi tertentu saja? Ketika kita gembira dan kita bahagia, kita mula melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, syaitan menyebut akan menghalangi berjalan lurus, dan Allah menjadikan surah Al-Fatihah wajib dibaca 17 kali sehari. Sekurang-kurangnya dalam solat fardu 17 kali sehari. Allah wajibkan kita. Dan ayat yang kelima, kita minta apa dengan Allah dalam surah Al-Fatihah? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, ya Allah, kepadamu kami meminta, kami memperhambakan diri, dan kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Syaitan berjanji dengan Allah akan menghalangi kita daripada jalan yang lurus. Surah Al-A'raf ayat 16 ni. Tetapi Allah perintahkan kepada kita, setiap kali solat, minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalanmu yang lurus. Subhanallah. Sentiasa minta. Kerana itu, kerana cintanya Allah kepada kita, Allah wajibkan kita solat 5 waktu. Automatik kita minta dengan Allah jalan yang lurus. Lalu Allah makbulkan permintaan kita, tuan-puan sekalian. Kerana itu Allah berikan kita ujian demi ujian, supaya kita sentiasa on track. Kita sentiasa berada di jalan yang benar, walaupun jalan itu bengkang, bengkok, jatuh, bangun, sakit, sedih, pedih, kecewa dan sebagainya. Tapi itulah jalan yang lurus, yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So itu kadang ada seorang wanita kata, Ustazah, kenapa suami saya macam ni? Kenapa saya tak habis-habis diuji?
Sebab puan minta jalan yang lurus. Dan Allah beri dengan caranya, bukan dengan cara kita. Allah makbulkan doa kita minta jalan yang lurus. Kerana dengan ujian ini puan selalu bangun malam. Dengan ujian ini puan selalu menangis. Tapi tangisan itulah yang melembutkan hati kita. Berbanding hidup dalam keadaan ketawa, gembira, itu mengeraskan hati. Jalan yang lurus yang kita minta dengan Allah bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Allah. Allah nak berikan kita macam mana. Bila Allah nampak kita lalai, Allah sedarkan kita dengan ketukan ujian. Bila Allah nampak kita jauh dengan dia, Allah tarik balik walaupun dengan cara yang sakit. Tapi betul daripada pengalaman kita menempuh ujian demi ujian, benarkan melalui ujian kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok sambungan firman Allah ini. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sadaqallahul azim. Saya sambung ni ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-17, muka surat 14 dalam buku Sahabat Dunia Akhirat. Sekali lagi saya ajak sahabat-sahabat jadikan buku ini juga sebagai hadiah. Ini buku saya yang pertama, ini tajuk yang keempat, iaitu syaitan adalah musuh utama. Dan ayat seterusnya saya nak sudahkan hari ini bagaimana kita nak berhadapan dengan bisikan syaitan. Anda boleh pergi ke galeri UAH, akaun Shopee ya, galeri UAH, di sana ada lagi. Dan setiap pembelian sebenarnya membantu gerak kerja dakwah. Okey, kita tengok apa syaitan cakap depan Allah. Mula-mula syaitan menyalahkan Allah. Ya Allah, kerana engkau telah menyebabkan aku sesat, aku akan menghalangi jalan manusia daripada menempuh jalan yang benar. Lalu syaitan sambung lagi, kemudian aku akan mendatangi mereka. Syaitan sebut di hadapan Allah ni. Kemudian aku akan datangi mereka dari hadapan mereka, daripada belakang mereka, daripada kanan mereka, daripada kiri mereka, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Engkau akan dapati kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Apa misi besar syaitan? Syaitan nak menghasut dan membisikkan manusia. Sedaya upaya mencuba. Kan, kalau tak dapat daripada depan, dia usaha daripada belakang. Tak dapat belakang, kiri. Tak dapat kiri, kanan. Maksudnya syaitan sentiasa berusaha mencari helah untuk menjadikan kita hamba Allah yang tidak mensyukuri Allah. Apa maksud tidak mensyukuri Allah, tuan-puan sekalian? Tidak berterima kasih, tidak mensyukuri Allah. Dan cara bersyukur Allah yang paling terbaik, yang paling sempurna, dan ini para ahli ulama menyebutkan, syukur kepada Allah yang terbaik, yang sempurna adalah kita mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah erti bersyukur kepada Allah. Bukan hanya kalimah Alhamdulillah, bukan hanya dengan zikrullah, tetapi apabila kamu mula mentaati segala perintahnya dan kamu meninggalkan larangannya, maka itulah erti kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita berterima kasih kepada ibu ayah, kita tunjuk kita sayang ibu ayah, kita tak buat apa yang ibu ayah tak suka. Dan kita akan buat apa yang ibu ayah kita suka dan menggembirakan hati ibu ayah. Maka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, muslimin muslimat, sebagai penutup, saya nak share satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga ayat 98. Anda boleh tambahkan ayat ini dalam bacaan harian ataupun dalam doa setelah solat. Ini adalah doa yang mohon perlindungan daripada syaitan, sehingga syaitan tak boleh nak dekat dengan kita pun. Dan saya akan tuliskan doa ini di papan putih, di whiteboard. Saya ada kisah misteri sikit dengan doa ni. Saya ada kisah misteri, kisah benar pengalaman saya. Memang masa dah nak habis kan. Masa dah habis sebenarnya, dah lebih. Minta maaf ya. Terima kasih semua pada yang hadir. Saya tahu ramai yang perlu mengundurkan diri sebab dah kena masuk kerja. Kedua, sebab anak PDPR mereka berkongsi phone. Saya faham, nanti anda tengok balik live ni ya. Tapi saya nak sambung juga cerita dia. Boleh ya? Saya sambung. Ke sambung besok. Esok hari lahir saya 22 September. Ini 21 kan? Esok hari lahir saya 22 September. Saya sambung besok ya. Sebab saya nak menghormati juga sahabat-sahabat yang perlu berundur. Tapi saya bagi dulu ayat 97-98 surah Al-Mu'minun, ayat 97-98. Ayat ni syaitan nak dekat pun tak boleh. Kalau kita beramal, sebab kita mohon perlindungan daripada Allah,
Untuk syaitan mendekati kita pun tak boleh. Hebat siapa yang beramal dengan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hamazati syayatin, bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan itu tidak menghampiriku. Subhanallah. Syaitan tu nak hampiri pun tak boleh. An yahdurun, untuk hadir kepadaku, untuk dekatiku. Surah apa? Surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Saya dapat ayat ni masa saya sekolah menengah. Tapi memang ada misteri sikit. Memang ada misteri ayat ni. Kemudian ayat yang sama juga saya dapat masa belajar di Kuza, dan memang ayat ni misteri tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Saya dapat balik ayat ni masa di Kuza, saya kurang beramal. Tapi ada cerita misteri yang akhirnya saya dapat, dan saya tak tahu siapa yang, bukan saya nak kata saya ni pelik ajaib ke, adalah hamba Allah, tapi dengan izin Allah benda tu berlaku. Dan saya masih segar dan ingatan keadaan saya dapat ayat ni. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku mohon perlindungan daripadamu daripada bisikan syaitan, dan aku mohon perlindungan dan aku mohon kepadamu daripada syaitan untuk menghampiriku. Subhanallah. Ia bukan hanya untuk kita, tapi kita boleh bacakan doa ini untuk orang-orang yang kita sayang dan sebagainya. Sebagai penutup, ingatlah, musuh sebenar kita syaitan, bukan manusia. Manusia yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang menghina kita, yang fitnah kepada kita, itu adalah alatnya syaitan untuk menjadikan kita manusia yang benci, manusia yang pemarah, manusia yang mengungkit, manusia yang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka nak mengalahkan kita direct, mungkin tak boleh. Tapi mereka, syaitan ini menggunakan tipu helah. Dia ganggu anak kita, dia ganggu suami kita, dia ganggu kawan-kawan kita. Kan, yang menyebabkan kita lupa musuh utama kita syaitan. Kita sepatutnya lawan syaitan dengan apa? Beri kemaafan, doakan kebaikan, bersangka baik, tegur menegur, sentiasa mencegah kemungkaran, menyampaikan kebaikan, cegah kemungkaran dengan cara yang benar, insya-Allah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Doakan saya juga mendoakan sahabat semua. Terima kasih semua. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, insya-Allah di syurga Allah kita bersatu. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.